Bisnes ni hal lain ni. Ni cerita lain. Dia bukan sekali. Kita tak boleh kata, oh, kan dah ada CJ kahwin. Apa benda nak janji dah? Ni dah ada surat nikah dah, ada duduk sama dah, beranak pinak dah. Apa benda nak berjanji? Kena tahu ke benda tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Pantas padu pendek aja, 10 minit penuh dengan info, janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya pada hari ini, pada malam ini, orang yang handsome tapi kehandsomennya tidak terselah secara 100% kerana pakai mask. Haris Ismail, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tutup pun handsome Jangan macam tu. Semua daripada Allah SWT. Betul. Dalam zaman cyber, zaman 4.0 industri ni kan, saya nak tanya satu lah Ustaz kan. Saya tengok dekat dalam social media ada orang menyaga lepas tu bergaduh sebab dulu menyaga tak berapa lah bagus sangat. Baru-baru macam saya dengan Haris lah nak start kan menyaga. Jom Ustaz kita start menyaga kan. Habis tak payah buat agreement ke? Tak payah. Kita pun kau tak percaya aku ke? Jadi dalam Islam ni mesti kena ada macam mana? Salam cukup ke? Kena buat agreement ke apa macam mana? Pertama sekali, falyaktub. Disebut dalam Al-Quran, kena tulis benda-benda yang dijanjikan. Dan Al-Quran ini sendiri pun, Allah SWT nak bercakap dengan kita, tuan-tuan dan puan. Allah SWT nak berbicara dengan kita ni melalui apa? Melalui tulisan. Sebab tu antara ayat-ayat pertama yang diturunkan, Iqra, baca. Dah kalau nak baca, kena baca apa? Mesti kena baca benda yang ada. Mesti kena baca janji-janji yang ada. Allah SWT janjikan banyak perkara dalam Al-Quran melalui tulisan. Kenapa kita selalu duk fikir orang duk cakap Iqra kan? Tapi daripada awal sampailah ke ayat yang separuh daripada surah tu menceritakan tentang kalam, pen dan juga baca, Iqra. Jadi penting sungguh untuk kita rekodkan segala perkara yang berkaitan dengan bisnes kita terutamanya lah. Ini kan kita berkahwin pun kita akad bertulis mas kahwin berapa dengan adanya lafaz-lafaz yang memelihara wanita tersebut kan. Ni contoh nak kata penting penulisan ni. Orang tinggal isteri dia kan berturut-turut 4 bulan tidak memberi nafkah secara batin dan secara batin dan secara hak yang jelas, maka dia akan jatuh talak. Macam Ustaz cakap kita dah kahwin kan. Tapi tu kalau macam okeylah selamatlah rumah tangga dia kan, tak ada jatuh talak apa semua. Tapi kalau nak buka menyaga, apa benda nak janji dah? Ni dah ada surat nikah dah, ada duduk sama dah, beranak pinak dah. Apa benda nak berjanji? Kena tahu ke benda tu? Sebab tu bila kita kata undang-undang, Islam menggariskan satu panduan yang sangat penting dalam perkara ni. Allah SWT beritahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah dalam Islam ni kafah, keseluruhan, masuk secara sempurna. Jadi maksud kat sini, perkahwinan tu satu hal, satu bab yang mana tanggungjawab seorang suami kepada isteri. Bisnes ni hal lain ni cerita lain. Dia bukan sekali. Kita tak boleh kata, oh, kan dah ada CJ kahwin. Tak ada cakap pun dalam tu berkenaan bisnes kita. Jadi itu satu perkara, ini satu perkara. Jadi selesaikan seperti mana yang disarankan dalam agama. Tetap kena tulis dan sebagainya. Kau tak percaya, abang tak percaya saya ke nak buat agreement, nak tulis masuk ni? Bukan tak percayalah. Maksudnya kita pun mendoakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul tak? Mana ada orang yang nakkan keburukan dalam hidup dia. Maknanya suami isteri pun Ustaz kena buat semua Ustaz. Maksudnya kena buat agreement, kena masuk dalam ROS. Bukan saya suami isteri. Kadang-kadang adik-beradik nak janji apa adik-beradik? Ada tu, adik-beradik tu katakan kau sambung bayar je kereta aku. Pakai nama aku, kau sambung bayar je Haris. Lepas tu kau tak bayar. Aku yang kena dengan bank. Tu satu. Lepas tu katakanlah bisnes dah maju ke apa, tiba-tiba adik kata, nak cash out lah ataupun nak apa-apa ke daripada bisnes tu. Adik ni nak janji apa? Dia darah daging kita. Tapi agama ada di situ untuk menyantuni perjanjian tu. Kita hari ni pun bagi pinjam duit ke orang. Contoh abang nak pinjamkan duit kat saya RM100. Abang kena 100 je. Kau kaya bagi aku lebih. Taklah. Okeylah berapa-berapa je lah abang nak kan. Contoh ni. Itu menampakkan kau kaya lah. Tak ada. Bukan. Jangan macam tu. Okey. Abang Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Apa benda Ustaz? Abang kena bagi tahu saya bila nak bayar balik. Abang kena akui berapa yang abang ambil daripada saya. Kena bertulis. Walaupun dalam WhatsApp. Okey, abang Rosyam nak pinjam berapa? Contoh RM80. Bila nak bayar balik? Abang akui tak duit lapar. Abang tulis kat situ, saya akui saya ambil. Kau dengan aku pun nak berkira lah. Kawan-kawan cakap macam tu Ustaz. Kau dengan aku macam aku punya duit kau takkan kau tak percaya aku. Kenal aku dah 20 tahun. Kau dengan aku pun nak berkira sampai macam ni. Jadi macam lepas tu tak ada buat perjanjian tu. Itu yang jadi haru biru tu.
Tapi kebiasaannya lah kalau kata orang yang nak memberi duit kan, dia nak selamat juga. Jadi sebab itulah dia cakap supaya ditulis bila dan diberi bila. Orang lelaki ni dia ketua keluarga. Dia ketua keluarga. Lepas tu dah buat bisnes dulu sama-sama susah payah buat bisnes. Lepas tu dah meletup. Lepas tu isteri tu dikeluarkan daripada syarikat tu. Dosa. Ini cerita sensitif ni lah kan. Tapi kita tengok dari segi keihsanan lah. Ihsan dalam bisnes ni, kalau sekali pun dibincangkan untuk mengeluarkan kan, satu katakanlah dia nak cash out ataupun dia dah nak keluar daripada company, bagilah apa yang setimpal seperti mana yang wujud dalam company itu. Kita orang Islam ni kena ihsan lah, buat benda yang jangan menzalimi. Jangan menzalimi. Fala tuzlam alaik. Dia Nabi kata jangan kamu zalim orang pada orang. Dan kalau kita tengok dalam konteks bisnes ni, benda ni benda berkat sebenarnya. Sebab tu abang kaya raya hari ni. Amin. Kan sebab apa? Bisnes ni bila dia buat, dia bukan macam orang makan gaji. Orang makan gaji dia akan dapat sikit tapi konsisten. Orang yang buat bisnes, sebab tu Nabi sebut tentang bisnes ni khusus, dan Nabi sendiri pun berniaga. Antara ciri-cirinya adalah kejujuran dia dalam perniagaan. Jadi ambil kejujuran tu dan letak dalam bisnes. Tak kira siapa pun orang yang kita deal ni, sama ada isteri ke, klien ke, adik-beradik ke, kalau dia campur dalam bisnes ni, mesti kita bahagi bahagian dia. Betul. Sekarang kan social media, masuk dalam social media, tapi orang luar tak tahu benda sebenarnya berlaku. Contohnya saya dengan Aris lah, kita dah janji dah, engkau 50, aku 50 kan? Jadi maknanya tiba-tiba saya yang buat kerja banyak. Engkau relax je. Saya bengang lah. Saya bengang, lepas tu saya cakap tak boleh lah macam ni. Aku yang buat kerja seorang-seorang, kau relax saja, tiba-tiba kau dapat duit banyak. Jadi saya cakap aku nak lebih, keuntungannya aku nak lebih. Lepas tu langsung tak ambil tahu. Saya cakap kalau kau langsung tak ambil tahu, kau tahu nak makan duit je, nak ambil untung je, kau rasa baik kau keluar daripada company. Orang tak tahu apa yang berlaku. Tapi bila dah benda dah tengah tarik, masuk dekat dalam social media, mengatakan begitulah begini, yang netizen yang tak tahu apa benda ni, jadi nak tahu, masuk ke dalam tu sekali. Kau pergi seret kat dalam rumah tangga orang, kau pergi seret kat dalam permasalahan orang. Sebab tu saya sekarang ni, kita berborak bahasa sembang viral ni, supaya orang faham tahu apa ni, benda-benda yang dalam social media ni macam mana yang sepatutnya kita santuni. Kalau tak perlu untuk kita, kenapa kita nak santuni sampai ke tahap macam tu, you know? Kan, buat itu hal dia orang punya hal lah dia orang. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya macam tu lah. Bila rumah tangga ni, kita tak boleh nak bercakap banyak sangat. Sebab pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu apa yang berlaku secara keseluruhan. Mungkin sebahagian cerita keluar, sebahagian cerita tak dikeluarkan lagi. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman, yang kata Islam belaka ni, meskipun bukan Islam pun, morality, the standard of moral sebuah negara tu kena ada. Bila orang cerita hal orang, jangan kita terus hentam, sabar. Allah SWT berfirman, bila orang ni datang menceritakan sesuatu, fatabayyanu, kamu tabayyun dulu, tengok dulu. Jangan terus buat artikel kan, cepat sangat, tulis macam-macam, kita media pun cepat sangat. Sabar dulu. Ini hal rumah tangga. Dosa ni kan? Ini wakaf dosa. Lagi teruk daripada dosa. Sebab apa? Orang yang menulis, contohlah dia tulis, hari ni isteri ditinggalkan bla 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 bla. Lekat benda tu sampai bila-bila. Nabi SAW bagi satu larangan tentang perkara ni. Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang buat satu amalan yang baik dalam Islam, lalu amalan itu diikuti oleh orang lain yang baik, maka baginya mengalir pahala sampailah amalan itu tak ada. Kalau katakan bila ada runtuhnya hati dalam perniagaan, walaupun suami isteri, maknanya kalau ada penipuan, maknanya itu adalah dosa, Ustaz kan? Yalah, itu bentuk-bentuk kezaliman dan mengakibatkan dosa lah. Bentuk-bentuk kezaliman. Jadi yang paling penting sekali adalah poin kita yang kita bercakap awal tadi. Jangan lupa tulis apa-apa. Maksudnya perjanjian itulah satu perkara penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, kerana perjanjian ini juga ada di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perjanjian dengan Allah, tapi perjanjian dengan manusia juga diambil kira, kerana perjanjian dengan manusia kalau kita ingkar akan sampai kepada mahsyar, akan dikira, dan di sanalah akan diukur kebaikan dan keburukan kita. Jangan kita kongsi. Kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami Sembang Viral. Bagi mereka yang bukan Islam, salam sejahtera buat anda semua. Jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.